Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey kelas, kita akan sambung kelas kita yang seterusnya. Okey, sebelum cikgu masuk tajuk ni, cikgu ceritakan dulu. Okey, sebelum ni cikgu dah cerita dekat awak dalam kajian kes, cikgu cerita mengenai paramisuara. Betul? Okey, sebelum tajuk paramisuara tu ada satu tajuk iaitu Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Awak boleh buka buku teks muka surat 104. Okey, dalam 104 ni ialah tajuk sebelum paramisuara. Okey, jadi kita nak tengok dulu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka ni ada ramai. Antaranya pengasas dia ialah paramisuara. Okey, sebelum tu kita nak tengok dulu struktur. Struktur ni kedudukan masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Awak tengok piramid ni. Inilah struktur dulu. Ada dua golongan. Golongan pemerintah, golongan diperintah. Atas sekali sultan. Pembesar. Dalam pembesar ni ada banyak. Okay, ada 4 lagi pecah. Rakyat dan hamba. Ini struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey? Awak kena tahu. Jadi yang hari tu cikgu cerita ke awak pengasas dia. Sebab hari tu kita nak buat kajian kes, kita kena ambil tajuk yang lebih mudah. Kalau ini susah sikit lah awak nak buat kajian kes. Jadi cikgu ceritakan paramisuara dulu. Jadi sekarang cikgu belakang sikit daripada tajuk tu. Kita masuk struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, kita tengok. Tahukah anda, rakyat boleh menjadi pembesar apabila diberikan jawatan oleh sultan. Maksudnya, golongan diperintah rakyat ni tadi boleh naik jadi pembesar. Kalau raja lantik lah. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Siapa itu sultan? Sultan ialah pemerintah tertinggi. Siapa sultan yang kita bincang sebelum ni? Paramisuara kan antaranya kan? Okey, pengasas kan? Okey, pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Simbol perpaduan. Dulu raja sangat dihormati. Rakyat sangat patuh pada raja. Pembesar dilantik oleh sultan ni. Yang ni lantik pembesar. Membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Okey, lepas tu rakyat pula. Rakyat ni pula bawah pembesar. Okey, bawah pembesar, dia mestilah penduduk Melaka, pengikut setia kepada sultan dan pembesar. Bawah sekali hamba. Dulu ada hamba. Kan? Orang suruhan, sultan dan pembesar. Bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan. Makin banyak hamba, makin tinggilah status pembesar atau sultan ni tadi. Okey, ini 4 golongan dia. Ada piramid tadi. Okey, golongan pemerintah, sultan atau pembesar tadi ni golongan pemerintah, dan golongan yang diperintah dua ni, rakyat dan hamba ni memberi sumbangan yang bermakna kepada pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kerajaan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni berjalan lancar, pentadbiran dia licin, tak ada masalah sehingga Melaka ni menjadi sebuah negeri dan empayar yang kuat. Perdagangan yang sangat dikenali. Okey. Itu serba sikit pasal struktur lah. Kita tengok sikit lah. Ini tokoh terbilang. Siapa tokoh terbilang? Okey, tokoh ni orang yang kita kata individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Okey, paramisuara. Cikgu dah bincang kan paramisuara. Nanti kita akan masuk Tun Perak, Hang Tuah. Itulah tokoh terbilang pada zaman sebelum ni. Kita tengok ciri dia. Gigih. Ciri-ciri yang baik lah. Mempertahankan negara, berkorban untuk negara. Tokoh ni kita cerita sedikit dulu. Okay, cikgu tunjuk ni. Hari tu kita dah bincang paramisuara. Nanti kita akan sambung balik tajuk tokoh ni. Okay, cikgu akan ceritakan lebih lagi lah. Sultan. Okay, lepas tu cikgu ceritakan peranan-peranan ni semualah. Okay, minggu ni kita tengok struktur dulu. Okay, untuk tugasan, awak lukis piramid ni. Ni struktur masyarakat ni buat dalam buku awak besar-besar dan cantik-cantik. Dan tolong warnakan. Itu saja tugasan awak untuk minggu ni. Bye. Assalamualaikum.